Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syahir bin Cik Soh. Nombor metrik ialah S2158709. Dalam video kali ini, saya akan mengajar tentang matematik tingkatan 3 iaitu bab 6, sudut dan tangen pada bulatan. Saya mengambil standard pembelajaran 6.1 iaitu sudut pada lilitan dan sudut pada pusat yang dicangkum oleh suatu lengkuk. Okey, bersama saya dalam kelas hari ini ialah adik Zahra iaitu pelajar tingkatan 3 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Assunta. Okey, Zahra, tahu tak apakah bentuk yang ditunjukkan dalam gambar ni? Ni gambar ni bentuk apa ni? Okey. Bentuk apa yang Zahra kenal dalam ni? Ada bulatan kan? Dia ada bulatan, bulatan, bulatan banyak-banyak. Okey, sebenarnya bentuk ni dikenali sebagai crop circle. Dia ialah gabungan bulatan yang banyak-banyak di mana membentuk satu pattern. Bentuk satu bentuk yang sangat unik lah. Okey, bentuk ni dia diciptakan di atas satu patang yang sangat besar. Macam padang bola kan, tapi besar lagi. Dia ada banyak sebenarnya. Dan terfikir tak macam mana orang menciptakan bentuk ni? Maksudnya dia tak boleh suka-suka hati buat bulatan. Sebab bulatan ni ada yang sama besar. Lepas tu dia makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil kan. Jadi mestilah ada pengiraan dia. Maksudnya apakah pengiraan yang terdapat dalam ni? Contoh pengiraan yang terdapat dalam ni. Pengiraan tentang sudut, betul. Lagi? Ada lagi tak? Tentang lilitan bulatan kan? Betul. Okey, kemudian bentuk-bentuk ni dia bergabung kan. Dia jadi satu pattern. Satu bentuk ke sini, satu ke sini, satu ke sini. Ini salah satu contoh bentuk crop circle. Bentuk ni maksudnya pe apa ni apa? Pengiraan tentang bentuk sudut tu dah lama dilakukan. Jadi itulah faktor yang menarik untuk kelas kita pada kali ini. Okey. Seterusnya kita nak imbas kembali tajuk yang telah dipelajari sebelum ni. Okey. So dalam tingkatan 1 kita dah belajar sudut pedalaman bagi segitiga. Okey, berapakah jumlah sudut pedalaman bagi segitiga? Ya, betul. 180 degree. Yang ni ialah sudut pedalaman untuk segitiga. Okey, bagaimana pula dengan sudut pada garis lurus? Betul. 180 degree juga. Maksudnya sudut pedalaman pada segitiga. Maksudnya sudut yang dekat A tambah sudut dekat B tambah sudut dekat C. Kita akan dapat 180. Sudut pada garis lurus pula. Kita ada satu garis lurus. Dan kita tambahkan sudut ni, kita akan dapat 180 degree. Okey, yang ni dah belajar masa tingkatan 1. Kita imbas balik sebab kita nak tengok, nak guna balik dalam tajuk ni. Okey. Seterusnya, bahagian-bahagian pada bulatan. Yang ni belajar masa tingkatan berapa? Tingkatan 2, betul. Okey, kita tengok nama-nama pada bulatan. Yang pertama, kita tengok yang warna hijau ni. Yang ni nama dia apa? Titik yang daripada pusat ke lilitan. Radius. Betul. Dalam bahasa Melayu dia ialah jejari. Okey, seterusnya kita tengok titik daripada A ke C. Daripada lilitan kepada lilitan melalui titik tengah. Jadi titik dia apa? Nama dia apa?
Ingat? Nama dia mula huruf D. Betul. Diameter. Okey, seterusnya kita tengok garis B ke C. Garis lah, bukan kawasan beloret. Garis B ke C ni. Okey, garis ni daripada lilitan ke lilitan juga, tetapi tidak melalui titik tengah. Garis ni dinamakan sebagai perentas. Okey. Tengok apakah beza perentas dengan diameter? Okey, betul. Diameter dia kena lalui titik tengah. Titik tengah ni pusat bulatan. Titik tengah ni kita panggil sebagai pusat bulatan. Okey, ini ialah bahagian imbas kembali. Okey. Jadi kenapa kita kena imbas kembali? Sebab untuk kelas kali ini kita akan belajar tentang membuat dan menentusahkan konjektur tentang hubungan antara sudut-sudut pada lilitan dengan sudut pusat yang dicangkum oleh lengkuk tertentu, dan seterusnya menggunakan hubungan tersebut untuk menentukan nilai sudut dalam bulatan. Maksudnya dalam kelas ni kita nak belajar tentang ciri-ciri sudut dalam bulatan tersebut. Kemudian kita nak tengok kenapa ciri-ciri tu digunakan pada waktu-waktu tertentu sahaja. Bukan semua keadaan kita boleh guna ciri-ciri tersebut. Itulah maksud dia. Okey, seterusnya kita tengok tentang silibus 6.1 ni. Okey, dalam silibus ni kita ada 5 ciri. Berdasarkan, yang ni bergambar daripada textbook. Berdasarkan kelima-lima ciri ni, untuk kelas kali ni, sebabkan kita ada masa 30 minit sahaja, kita akan fokus kepada ciri yang pertama sahaja. Maknanya kita ada 5 ciri yang melibatkan sudut dalam bulatan. Tetapi kita akan memfokuskan kepada ciri yang pertama sahaja, iaitu yang pertama ni lah. Ciri yang ni. Kita akan fokuskan kepada ciri yang ni sahaja. Okey. Jadi, ciri yang pertama. Okey, kita ada satu bulatan. Kita tengok panjang PR ni nama dia apa? Perentas, betul. Nama dia ialah perentas. Okey, panjang RQ ni apa? Perentas juga, betul. Okey, dia kata dalam ciri ni, dia kata sudut-sudut pada suatu lilitan bulatan yang sama, yang dicangkum oleh lengkuk yang sama adalah sama besar. Okey, kat mana lengkuk bulatan? Lengkuk bulatan ialah yang warna merah ni, daripada P ke Q. Yang ni lengkuk bulatan. Daripada P kepada Q. Yang ni lengkuk bulatan. Maksudnya sudut-sudut pada lilitan bulatan, kalau lengkuk tu sama besar, sudut dia akan jadi sama besar. Sama besar. So maknanya kat sini, kalau P R Q, maknanya sudut PRQ yang cikgu highlight ni, PRQ. Lengkuk dia sama besar dengan lengkuk PSQ. Jadi, apa akan jadi? Maknanya sudut dekat situ akan sama besar lah sudut dekat sini. Begitu juga dengan PTQ. Maksudnya, apabila lengkuk tu sama besar, sudut dia pun akan sama besar. Itulah yang dinyatakan dalam ciri yang pertama. Faham tak? Faham. Okey, kalau faham, kita tengok satu contoh lah.
Okey, contoh 1. Berdasarkan rajah di sebelah, hitung nilai Y. Okey, kita tengok nilai Y dekat sini. Nilai Y dekat sini. Dekat sini Y kan. Okey, kita tengok. Lengkuk yang sama besar ialah lengkuk A dengan E. Lengkuk ni, kita kena tengok lengkuk ni lah. Jadi, sebab sudut Y berkongsi pada lengkuk ni. Y dekat sini. Jadi, lengkuk yang kita tengok ialah lengkuk AE. Jadi, sudut pada Y akan jadi Y sama dengan 40 ke 30? 40. Y ialah 40 darjah. Okey, kita tengok. Sudut pada Y ni dicangkum oleh lengkuk yang sama dengan lengkuk pada sudut B. Maknanya sudut B pun lengkuk dia sama besar. Tetapi kenapa bukan jawapan dia 30? Kenapa Y tak sama dengan 30? Sedangkan sudut pada D pun 30 juga. Kat sini pun 30. Tapi kenapa bukan 30 jawapan dia? Betul. Dia di luar pada lilitan bulatan tersebut. Jadi sebab tu sudut dia kita tak boleh kira. Dia dah tak memenuhi kriteria ciri tersebut. Dalam ciri tu dia kata kena perentas. Bila perentas tu dia mesti dalam lilitan bulatan. Sebab tu dia ada kaitan dengan tajuk bulatan. Dia kalau tak ada bulatan, ciri tu tak boleh pakai lah. Macam ni, macam yang sudut D ni, dia luar pada lilitan. Jadi ciri tu tak boleh pakai. Sebab tu jawapan dia Y dia bukan 30, dia ialah 40. Okey, seterusnya kita tengok latihan 1. Okey, untuk latihan 1 kita ada 4 soalan iaitu A, B, C dengan D. Okey, baik. Hitung nilai Z. Okey. Sekarang ni cikgu nak minta Zahra dalam masa 1 minit jawab soalan A dengan B. Kalau dah siap beritahu. Okey, Zahra. Dapat lagi. Siap lagi soalan nombor 1. Okey, untuk soalan nombor 1A jawapan dia apa? Maknanya apa yang 35? Sudut Z. Okey, maknanya kita tulis. Bila dia soalan dia kata minta sudut Z, maknanya kita tulislah Z sama dengan 35 darjah. Jangan tulis 35 saja. Okey, tulis Z sama dengan 35. Okey, sama juga dengan B. Z sama dengan 25 darjah. Okay, kita tulis nombor dia iaitu 25. Lepas tu kita tulis simbol dia lah. Simbol dia jangan lupa iaitu simbol darjah. Okey, seterusnya untuk soalan C dengan D. Soalan C dengan D dia ada melibatkan pengiraan sikit. Jadi cikgu tunjuk dulu soalan untuk C. Kemudian Zahra cuba jawab soalan untuk D. Okey, kita tengok soalan C. Soalan C, dia bagi berdasarkan apa yang kita faham, sudut yang sama dia ialah dekat 50. Maknanya panjang lengkuk dekat sini kan. Panjang lengkuk yang sama dia ialah pada perentas ni. Perentas ni yang sama. Jadi maknanya secara logik dia 50 berada di sudut dekat sini 50. Okey, tapi dia minta sudut pada Z, bukannya sudut pada 50 tersebut. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh kira. Maksudnya segitiga ni, kita cuba keluarkan segitiga ni dulu. Segitiga yang ada Z. Kita tengok pada segitiga ni. Okey, sudut pada Z dekat sini. Z. Dan kita tahu sudut dekat sini ialah 50 berdasarkan ciri 1 tadi. Okey, berdasarkan ciri tadi kita hanya dapat bahawa sudut yang kat sini ialah 50. Tapi kita nak cari Z.
So, apa yang kita boleh buat? Kita boleh cari sudut dekat atas ni dulu. Sudut kat atas ni kita letak sebagai X. Contohlah. Kemudian, dia bagi sudut peluaran dia ialah 80. Maknanya sudut peluaran dia dekat sini ialah 80. Jadi, berdasarkan apa yang kita imbas kembali tadi, sudut pada garis lurus ialah berapa? 180. Jadi, untuk kita cari sudut pada X, kita boleh buat 80 tambah X sama dengan 180. Jadi, X kita dapat 80 bawa ke kanan, jadi 180 tolak 80. So, kita dapat 100. Sudut pada X ialah 100. Jadi, berdasarkan sudut pada X, kita dapat 100. Kita tulis kat sini 100. Okey, seterusnya baru kita boleh cari sudut pada Z. Sudut pada Z ialah hasil tambah sudut pedalaman, iaitu berapa? 180 juga. Maknanya 100 tambah 50 tambah Z sama dengan 180. Jadi Z sama dengan 180 tolak 100 tolak 50. Okey, cuba kira tengok dapat berapa? 30. Okey, Z sama dengan 30. Jadi inilah jawapan kita. Jadi soalan D ni, cikgu bagi masa 1 minit untuk cuba jawab dulu. Okey, jadi dah siap ke? Okey. So, berapa jawapan yang Zahra dapat? 35. Okey, kita tengok jawapan dia betul ke tidak. Jadi cikgu nak tanya, yang ni segitiga apa? Okey, betul. Dia ialah segitiga sama kaki. Apabila segitiga tu sama kaki, apa sudut yang mana yang sama? Sudut dekat dekat kaki dia. Sudut dekat kaki dia akan sama. Okey, jadi dia bagi tahu yang sudut Z. So maknanya sudut yang mana yang sama dengan Z? Sudut dekat atas ni kan? Okey, sudut kat atas ni sama dengan Z. Jadi kita tengok 70. So kita keluarkan dulu segitiga ni. Cara dia macam tu lah. Biasakan keluar segitiga tu dan kita boleh lukis balik maklumat yang dia ada. Okey, kat sini ada 70. So sudut dekat sini ialah Z. Maknanya sudut dekat sini pun Z juga sebab dia sama kaki. Macam tu. Jadinya bila kita dapat sudut Z dekat atas ni, dapat sudut ni, maknanya kita bolehlah dapatlah jawapan dia. Itulah soalan dia. Okey, jadi kita nak cari sudut dekat dalam ni dululah. Yang ni kita boleh denote sebagai X. Okey, untuk cari X, X tambah 70 sama dengan 180. Yang ni ialah sudut pada garis lurus. So, X kita dapat 180 tolak 70, jadi dapat 110. Okey, sudut pada X ialah 110. So, seterusnya kita boleh cari Z. Untuk cari Z, maknanya tambah ketiga-tiga sudut. 110 tambah Z tambah Z sama dengan 180. Kemudian Z tambah Z kita dapat 2Z. 180 tolak 110. Kemudian 2Z sama dengan dapat 70. Kemudian Z kita akan dapat 35 darjah. Okey, betul lah jawapan tu. Okey, seterusnya. Latihan 2. Okey, cikgu nak minta Zahra baca soalan.
Okey, terima kasih. Right, soalan dia kata perentas QW sama panjang dengan RW. Okey, apakah maksud perentas ni sama panjang? Apakah yang cuba disampaikan? Tengok perentas mana? Ni. Apakah yang cuba disampaikan? Jadi apabila dia sama panjang, segitiga tu akan jadi segitiga apa? Segitiga sama kaki. Sama kaki. Jadi maknanya segitiga ni ialah segitiga sama kaki. Kat sini 40. Yang ni Q, R, W. Maknanya segitiga ni ialah segitiga sama kaki. Sebab tu dia kata perentas tu sama panjang. Dia nak bagi tahu bahawa segitiga tu sama kaki. Okey, seterusnya. Dia bagi sudut tu 40, kemudian WRT. WRT. Okey, sudut yang dia lukis ni lah. Yang dekat sini. Ialah 35. Okey, untuk soalan A. Dia minta untuk kita cari sudut QSR. Okey, macam mana nak cari sudut QSR? Sudut QSR dekat sini. Jadi sudut QSR ni kita hanya terus boleh menggunakan ciri satu. Jadi jawapan dia untuk sudut QSR berapa? Sudut dia berapa? 40 darjah. Okey. Kalau boleh nampak baguslah. Sebab sebenarnya panjang lengkuk dia sama. Yang ni panjang lengkuk dia ni. Ni panjang lengkuk dia. Jadi bila panjang lengkuk dia sama, sudut dia sama. Okey, untuk B pula. Sudut WQT. WQT yang ni. Padam dulu lah. Sebab banyak sangat ni. Sudut WQT. Okey, sudut ni dia ada berkongsi dengan lengkuk dia yang mana-mana tak? Ada kan? Jadi dia berkongsi dengan sudut kat sini, iaitu 35 sebab panjang lengkuk kat sini sama. Okey. Jadi jawapan dia ialah (35). Faham tak? Okey. Seterusnya. C. Sudut WRQ. Okey, sudut WRQ. Kita padam dulu lah yang lain. Okey. WRQ. Okey, sudut WRQ ialah sudut yang kat sini. Kita tengok segitiga yang cikgu lukis ni. Segitiga sama kaki tu. Jadi cikgu dah terangkan tadi bahawa segitiga tu ialah segitiga sama kaki. Jadi rasanya tak ada masalah untuk cara kira. Okey, cuba kira tengok. Cikgu bagi masa dalam 30 saat. Dapat? Okey, jadi dapat dia. Macam mana nak jawab? Persamaan dia ialah jadi kita contoh kalau kita denotekan dia sebagai X kan. Jadi kita boleh buat X
tambah 40 sama dengan 180. Sebab kalau kat sini X, maknanya dekat sini pun X. Jadi X tambah X ialah 2X sama dengan 180. 40 bawa ke kanan jadi tolak 40 lah. Jadi 2X sama dengan 140. So X sama dengan 140 bahagi 2. Jadi dapatlah 70. So sudut dia kita dapat 70. Okey. Faham tak? Alright, seterusnya untuk soalan D. Buat sini lah. Sekejap kita alih sikit. Okey, untuk soalan D. Sudut QRT. Okey, sudut QRT berada pada sini. QRT. Apakah maklumat yang kita ada? Jadi macam mana kita nak buat jawab soalan ni? Tapi kalau kita ambil yang ni ialah 40, kita ambil kat sini 40, sudut pada T ni 40. Saya zoom sikit Okey. Kalau kita ambil sudut pada T ni 40, untuk mencari sudut dekat R ni kan, soalan dia suruh cari yang ni kan. Dia akan jadi complicated. Maksudnya kita kena cari sudut dekat sini. Ataupun kalau kita nak guna segitiga R sampai W ni, kita kena cari sudut dekat sini pula. Dekat tengah-tengah tu. Jadi dia akan jadi complicated lah. Okey. So, sudut dekat T ni kita tak perlu risau. Jadi sekarang kita tengok kita ada sudut WRT. Iaitu WRT berapa? 35. Dan kemudian daripada soalan C tadi kita dah cari sudut QRW, betul tak? Maknanya sudut dekat sini. Sudut kat sini berapa tadi? QRW. 70. Jadi untuk mencari sudut QRT, senang je. 70 tambah 35 lah. Nampak tak? Okey, maknanya kita boleh tulis sudut QRT sama dengan sudut QRW tambah sudut WRT. Jadi 70 tambah 35. So, cuba kira berapa? 105 darjah. Okey. So, macam tu lah untuk kita jawab. Siap dah lah soalan latihan nombor 2. Biasanya kalau dalam soalan ni, untuk contoh kan, soalan C dengan D tu kan dia berkait. Daripada jawapan C tu kita buat jawapan D. Macam tu. So soalan nombor 2 ni dia lebih panjang sikit. Dan soalan dia berkait. Ada anak soalan macam tu lah. Okey, untuk soalan nombor 3 dan soalan nombor 4 ni ialah latihan pengukuhan. Yang ni cikgu nak minta Zahra jawab latihan ni. Dua soalan ni. Sebenarnya soalan ni daripada buku teks. Nanti boleh cikgu akan share juga nota ni. Dan juga nanti kalau nak rujuk buku teks pun boleh. Buku teks muka surat 134. Okey, akan ada dua soalan. Soalan nombor 3 dan juga soalan nombor 4. Alright. Seterusnya, kita dah sampai ke penghujung kelas.
Sebab kelas hari ni 30 minit sahaja. Jadi, apakah yang Zahra dah belajar dalam kelas ni? Cuba Zahra cerita tengok. Apa yang Zahra dah belajar? Okey, bahagian bulatan. Lagi? Yang bahagian bulatan ni kita imbas kembali. Maknanya ini ialah daripada silibus yang sebelum ni. Yang silibus untuk hari ni, yang benda baru yang Zahra belajar. Lilitan. Okey, lilitan ni ialah sudut. Yang lilitan ni ialah sudut. Maknanya kat sini, apa yang lilitan tu ialah sudut pada lilitan bulatan. Tu maksud dia. Okey, maksudnya contoh kalau kita ada bulatan. Maknanya kita belajar sudut pada lilitan. Macam tu. Ni baru betul. So yang ni ialah theta. Maknanya theta ni akan sama dengan theta lah. Dua sudut ni sama. Sebab apa dua sudut tu sama? Apakah yang menyebabkan dia sama? Sebab panjang lengkuk yang sama. Lengkuk dia sama panjang. Apabila lengkuk dia sama panjang, sudut dia akan sama. Itulah yang kita belajar. Faham? Right. Okay. Jadi kita dah sampai ke penghujung kelas. Okey, untuk latihan pengukuhan yang dua soalan tu, cikgu minta Zahra siapkan dan hantar dalam Google Classroom. Kemudian kita akan bincang latihan tersebut pada kelas seterusnya. Okey, untuk kelas seterusnya, kita akan sambung kepada ciri yang kedua. Lepas tu kita sambung ciri ketiga, keempat dan kelima. Okey. Jadi ada soalan tak untuk kelas kali ni? Tak ada, Okey. Jadi kalau tak ada soalan, kita boleh tangguhkan kelas ni. Okey, boleh left dan kita akan jumpa dalam kelas seterusnya. Terima kasih.